Doi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam PKP pemulihan. Dalam video ni kan, saya nak unbox 1, 2, 3, 4 produk daripada Realme. Yang pertama, kita ada Realme Band. Yang kedua, kita ada Realme Buds Air Neo. Yang ketiga, Realme Power Bank 2 10,000 mAh. Dan yang terakhir yang saya sangat excited nak buka kotak ialah Realme Watch. Okay, sebelum saya buka kotak Realme Watch ni kan, disebabkan saya sangat excited dengan benda ni, saya nak simpan ni dekat hujung-hujung sikit video ni. Saya nak unbox 3 benda ni dulu. Ni saya letak tepi dulu. Kita mulakan dengan Realme Buds Air Neo ni dulu. Kalau anda perasan kan, dulu beberapa bulan lepas Realme dia ada lancarkan TWS yang nama dia Realme Buds Air. Yang ni adalah Realme Buds Air Neo. Bezanya ada sikit lah daripada segi specs. Yang tu nanti saya ceritakan. First sekali kita buka dulu, tengok apa yang ada dalam kotak dia. Okay, dalam kotak tak ada apa sangat. Oh, ada charger je dia. Kabel pengecas USB micro dengan beberapa keping documentation. Dalam kosong, serta tepi. So macam ni lah, anda takkan silap. Ini rupa dia sama macam Apple AirPods. Dan ini pun rupa dia sama macam yang first TWS yang dilancarkan oleh Realme tempoh hari. Beza dia, yang pertama yang anda boleh lihat, dan saya nak tunjukkan kepada anda ialah pada dia punya lubang pengecas kat bahagian bawah ni. Realme Buds Air yang asal, dia ada USB-C kat bawah ni dan dia juga sokong pengecasan wireless. Jadi anda boleh gunakan pad pengecas yang key wireless tu, letak dan dia boleh charge. Yang ni tidak. Jadi anda boleh jangkakan harga dia ni lagi murah daripada Realme Buds Air yang dulu. Kalau anda masih ingat, Realme Buds Air dilancarkan pada harga RM299. Yang ni tak tahulah berapa. Harapnya jangan lagi mahal lah. Lepas tu bila buka, ni dia punya unit earphone dia. Perbezaan yang kedua saya nak tunjukkan kepada anda, dekat bahagian belah dalam earphone ni, dekat Realme Buds Air yang asal, dia ada sensor untuk kesan proximity. Contohnya bila anda tengah guna kan, bila anda tanggalkan muzik yang tengah main dekat phone, dia akan dipausekan secara automatik. Yang ni dia tak ada sensor tu, jadi anda kena pause muzik anda secara manual. Kemudian bahagian atas, dia tak ada mikrofon yang kedua, dia cuma ada satu mikrofon saja. Dan menurut Realme juga, Realme Buds Air Neo ni dia ada penyaring hingar jenis Environmental Noise Cancellation Technology yang diaktifkan semasa anda bercakap telefon, sama macam Realme Buds Air yang asal. Dan lagi bagus, kat bahagian dalam kan dia ada chip audio yang dinamakan chip R1. Ini adalah chip hasilan sendiri daripada Realme. Lagi satu ciri yang menarik adalah dia ada ciri super low latency. Dia sangat berguna bila anda gunakan buds ni kan waktu tonton video, kemudian main permainan video, sebab dia punya gambar dengan audio dia akan disingkan serapat yang mungkin. Jadi anda tak adalah kena tembak dulu baru anda dengar bunyi pistol tu. Okay, satu kelebihan, tak sure kelebihan ke tak kelebihan, dia punya speaker driver untuk Realme Buds Air Neo ni sedikit besar berbanding Buds Air yang asal. Yang asal tu dia ada speaker, diameter speaker dia sebesar 12mm, tapi kat sini 13mm, sedikit besar. Jadi saya tak sure dia punya kualiti audio dia lebih baik ataupun tidak. Untuk hayat bateri, menurut Realme, hayat bateri untuk Realme Buds Air Neo ni sama macam Realme Buds Air yang asal. Dia boleh berkhidmat pada anda sehingga 17 jam lamanya dengan bantuan casing ni. Casing ni pun dia ada baterinya yang tersendiri. Bila anda simpan, anda buka, dia akan terus cari telefon yang Realme yang berhampiran. Dan untuk padankan dengan telefon berhampiran, anda hanya buka dan lancarkan app Realme Link yang saya dah pasang dekat telefon ni, Realme X3 Super Zoom ni. Dan saya dah pairkan dia. Nampak? Ini senarai yang saya dah pairkan lah. Contoh dia Realme Buds Air Neo ni. So dia adalah macam-macam perkara yang anda boleh kawal daripada sini. Contoh dia arahan untuk play dan pause, gunakan tap twice, kemudian tap 3 kali untuk skip lagu, long press untuk lancarkan pembantu maya macam Google Assistant. Lepas tu kan, yang saya nak komplain sikit, Realme Link ni dia tak ada app untuk iOS. Jadi hanya pengguna Android saja, iaitu Android 5.0 dan ke atas boleh pasang Realme Link ni untuk digunakan bersama-sama dengan produk-produk yang saya akan gunakan dalam video ni.
Ok, tadi kita cerita pasal Realme Buds Air. Sekarang kita pergi kepada Realme Band. Ni saya simpan dulu. Realme Band ni adalah satu produk gelang kecergasan. Ini adalah yang pertama daripada Realme. Kalau kat Malaysia ni yang famous ni macam Xiaomi Mi Band 4 lah. Tak tahu lah sama ada spek dia ni boleh lawan Mi Band 4 atau tak. Jom kita buka kotak. Buka kotak. So macam ni lah dia punya rupa dia. Basic, tak ada apa sangat. Macam mana nak tarik ni? Ok, ni dah terpasang dah. Tadi saya dah pairkan dengan phone Realme. Dalam tak ada apa kecuali documentation. Mana pengecas dia? Tak ada pengecas. Ni yang saya suka pasal Realme Band ni. Realme Band ni kan, saya nak tunjukkan trik dia. Dia punya kepala ni kan adalah pengecas dia tersendiri. Jadi anda tak perlu bawa kabel tambahan kalau anda nak mengecas. Macam Xiaomi Mi Band 4 tu anda kena bawa satu kabel semata-mata untuk charge benda ni je. Ni kalau hilang kena beli yang baru. Yang ni anda boleh cucuk dekat decoder Astro lah, dekat PC lah, kat charger telefon, tak ada masalah. Itu yang saya suka. Kemudian dia punya band dia senang nak ditanggalkan. Dan kalau ada, sudah tentu Realme dia akan lancarkan gelang ni dalam pelbagai warna. Ok, first kali saya nak tunjukkan kepada anda dia punya paparan. Realme Band ni kan, dia ada paparan sebesar 0.96 inci berwarna, ok? Berwarna TFT. Saya nak komplain sikit, dia punya kecerahan dia sangat macam tak memuaskan lah. Ini dalam studio. Dalam studio pun dah gelap macam ni. Cuba anda bayangkan kalau anda bawa ni pergi keluar. Memang susah lah nak tengok. Kemudian dia tak ada butang fizikal, kiri atau kanan. Dia ada satu butang peka sentuhan dekat bahagian bawah ni. So bila ada sentuh, dia akan lancarkan menu. Kemudian adalah maklumat-maklumat seperti jam, lepas tu anda punya heart rate, kemudian anda punya berapa banyak langkahan yang anda telah buat pada hari tu. Bahagian bawah, inilah pengimbas nadi. Realme Band ni kan, dia berhubung dengan Realme X3 Super Zoom ni kan melalui sambungan Bluetooth 4.2. Jadi ia boleh terima notifikasi daripada aplikasi-aplikasi utama. Contoh dia macam medsos lah, Facebook, Instagram, Twitter. Kemudian boleh terima juga sama ada anda terima SMS ataupun panggilan telefon. Tapi anda tak boleh nak jawab dari sini sebab dia tak ada speaker. Anda hanya boleh tahu yang panggilan masuk, kemudian anda pergi ke telefon untuk jawabnya. Untuk hayat bateri, Realme kata Realme Band ni dia ada bateri sebesar 90 mAh. Dengan kapasiti tersebut, ia boleh berkhidmat kepada anda selama 9 hari lamanya. Itu pun kalau anda matikan fungsi penjejak nadi ni lah. Kalau ni terpasang 24 jam, anda boleh gunakan band ni selama 1 minggu sebelum anda perlu mengecasnya semula. Untuk kekalisan air dan debu, dia ada IP rating 68. Jadi tak ada masalah untuk anda bawanya berenang. Dekat Realme punya link app ni, saya tekan, ada macam-macam info yang anda boleh nampak. Yang pertama, steps. Kemudian dia boleh jejak anda punya tidur, maklumat tidur, heart rate. Kemudian anda boleh tukar watch face. Tapi dia tak ada custom watch face macam Xiaomi-nya yang anda boleh download dekat online, anda boleh upload ke app ni. Tapi ni dia ada 5 je lah preset, tak boleh nak tambah. Setakat ni lah, mungkin dalam masa akan datang akan ada lah notifikasi, boleh set alarm. Kemudian heart rate measurement, anda boleh set nak jejak setiap masa ataupun bila anda arahkan untuk jejak. Ini boleh jimat bateri lah. Kemudian ada juga fungsi untuk cari telefon, exercise mode. Untuk raise to wake ni, dia ada fungsi accelerometer iaitu sensor. Bila anda pakai, anda angkat tangan dah, dia punya paparan akan menyala. Kalau anda jatuhkan, paparan akan dipadamkan. Dan itu adalah satu fungsi untuk menjimatkan bateri. Kalau ikutkan app ni, brightness ni dah 100%. Tu yang saya nak komplain tu, dah 100% pun masih gelap. Kat luar nanti lagilah susah nak tengok. Bawah lagi screen rotation, itu saja yang tu. Macam biasa, bawah sekali adalah device upgrade untuk upgrade firmware. Sekarang kita alih kepada produk yang terakhir sebelum saya pergi kepada Realme Watch, iaitu power bank. Power bank ni bukan power bank pintar lah, dia tak connect ke telefon ni guna Realme Link. Tapi ni sajalah. Realme nak lancarkan untuk mempelbagaikan dia punya penawaran produk. Dalam kotak basic tak ada apa-apa kecuali seutas kabel pengecas yang jenis 2 dalam 1. Anda dapat kabel yang boleh sambung ke port USB-C dan juga port micro USB. Tapi dia tak adalah panjang mana. Macam ni je, lebih kurang 1 kaki. Ok, ada documentation, simpan. Inilah dia punya power bank. Dari jauh boleh nampak kuning dia. Lepas tu saya suka kan sebab dia punya finishing dia yang bukan daripada getah.
Selalunya kan, kalau brand power bank yang terkenal-terkenal ni kan, dia guna finishing getah. Kalau getah tu lama-lama dia terhakis. Compare to Realme ni, dia kemasan dia ada texture. Lepas tu dia punya grip pun okey. Lepas tu saya nak ceritakan dia punya output. Output dia ni pun menarik ke Output kalau ikut kat belakang ni, maksimum kan, dia boleh pergi 18 watt, iaitu 5 volt 3 A ataupun 9 volt 2 A, 18 watt. Lepas tu lagi satu, dia punya port USB-C ni dia boleh bertindak sebagai mengecas keluar dan mengecas masuk. Kalau anda ada kabel USB-C ke USB-C, anda bolehlah cas telefon anda gunakan port ni. Lepas tu ada satu butang ni untuk tunjukkan kapasiti tenaga. Ada 4 LED kat sini. Mungkin satu LED ni tu tanda dia 25% kot. Lepas tu dia punya tu nipis. Biasanya kalau 10,000 dia tebal. Lepas tu tak adalah berat mana. Ok, menarik. Harganya saya tak sure. Tak ada lagi waktu saya rakam video ni. Realme masih belum lancarkan produk ni. Apa lagi kat belakang? Itu saja. Ok. Sekarang kita tiba ke produk yang terakhir. Ni yang paling best. Realme Watch. Ini punya kotak. Tengok muka dia memang anda takkan salah. Ini satu lagi produk yang diinspirasikan daripada Apple, iaitu Apple Watch. Bukan Realme saja yang buat ni. Amazfit pun ada 2-3 produk yang ada rupa macam ni. Tapi adakah ini setanding dengan Amazfit? Tak tepi. Semak ke. Ni jam dia. Tak tepi dulu. Bawah. Tipu. Tak ada apa. Dia punya kabel pengecas. Dalam documentation itu saja. Tak ada tali tambahan ataupun aksesori tambahan yang lain. Ini adalah Realme Watch. Ini adalah yang jam tangan pertama. Rasanya yang ni yang first daripada Realme setakat ni. Yang tadi band kan, gelang kecergasan. Ini jam tangan. Nak kata pintar, saya tak sure sebab tak boleh nak install app pun dalam ni. Kita start dengan bahagian muka Realme Watch ni. Dia ada paparan sebesar 1.4 inci beresolusi 320x320. Jadi dia punya skrin dia petak segi part sama lah, 320x320 bawah. Tapi dia punya skrin ni LCD. Jam ni kan dia lagi baik daripada Amazfit Bip yang gunakan paparan transreflective. Okay, jam ni kan dia lebih baik daripada Amazfit Bip daripada segi panel paparan dia. Yang Amazfit Bip kan dia guna transreflective punya panel. Berbanding yang ni kan, yang ni dia pakai LCD yang lebih cerah. Tapi dia tak boleh lawan dengan Amazfit GTS sebab dia gunakan skrin OLED. Saya tunjukkan kepada anda yang Amazfit Bip ni. GTS saya tak ada. Ni contoh dia sebelah-sebelah. Bagusnya transreflective display ni kan. Bila anda berada dekat bawah cahaya matahari, dia punya panel dia lagi cerah. Senang gila nak baca ni lah, muka jam ni lah berbanding dengan LCD ni. Tapi dia punya warna dia memang cantik lah. Tak boleh lah nak compare dengan ni. Ni memang warna dia wash out habis. Ni okey. Itu saja perbezaan daripada segi panel paparan. Lagi, dia punya tali strap dia ni, dia guna yang jenis generik tau. Generik 20mm sama macam Amazfit Bip ni. Jadi bila anda pergi ke Shopee ke Lazada ke nak cari tali untuk ganti, search je Amazfit Bip pun boleh guna juga. Cuma pastikan dia punya ukuran dia sepadan, iaitu 20mm. Dia punya kunci dia pun senang nak access, tak perlukan tools. Cuma mungkin kalau kuku anda pendek sangat, kena ada sesuatu lah. Kalau panjang okey je, boleh tarik, tanggalkan, masukkan strap yang baru. Dia punya strap ni yang didatangkan bersama-sama dengan ni adalah daripada jenis getah. Ni yang sesuai untuk anda bawa aktiviti lah sebab dia peluh, dia tak berbau sangat. Kemudian dekat bateri, dia ada tangki tenaga sebesar 160 mAh. Dengan kapasiti bateri sebesar tu, ia boleh berkhidmat kepada anda selama 9 hari lamanya. Ataupun dalam mode power saving, dia boleh pergi sehingga 20 hari lamanya sebelum anda perlu mengecasnya. Bila nak charge, dia ada kabel yang macam ni. Dia di-attach kepada jam ni secara magnetik. Tak berapa kuat sangat. Lepas tu lagi satu yang saya perasan kan, bila anda sambungkan jam ni dengan pengecas kan, dia keluar kat sini charging. Sepatutnya tunjuklah anda punya watch face. Boleh anda tahu waktu sewaktu jam ni di-charge. Tapi itu bukanlah masalah sebab ia boleh diperbaiki dengan mudahnya dengan firmware baru. Itu pun kalau Realme nak perbaikilah benda tu.
Ada dua sensor yang ada dalam jam ni. Yang pertama adalah sensor denyut nadi ni lah. Dia boleh track anda punya SpO2. Kemudian sensor yang kedua adalah accelerometer. Accelerometer ni digunakan untuk detect pergerakan lah, macam anda punya langkahan, anda punya macam fungsi raise to activate the panel. Bila anda angkat, panel paparan dia menyala. Ada satu sensor yang tak ada, tapi ada pada Amazfit Bip yang harga dia lebih kurang harga jam ni dekat India. Amazfit Bip kan dia ada sensor GPS, yang ni dia tak ada. Dekat India, jam ni kan dijual pada harga RM4,999. Kalau anda convert, harganya lebih kurang RM220. Kita compare dengan Amazfit Bip yang ada GPS tu kan, anda boleh dapatkannya pada harga RM250 ke bawah. Jadi kalau anda perlukan jam yang lasak ada fungsi GPS, anda boleh pergi kepada Amazfit Bip. Tapi yang ni untuk gaya boleh lah. Dia macam Xiaomi Mi Band 4 dengan paparan yang lebih besar. Kemudian saya juga perasan yang dia punya vibration ni, bila masuk notifikasi, vibration dia kuat. Jadi bila anda pakai ni time tidur, anda set alarm, memang confirm terjaga. Lagi kuat pada Amazfit Bip. Okay, macam biasa, jam ni disambungkan kepada telefon anda menggunakan Realme Link yang anda boleh pasang pada telefon yang menjalankan Android 5.0 dan ke atas. Jom kita tengok dia punya interface dekat app ni macam mana. Berbanding dengan Realme Band, yang ni Realme Watch ni dia canggih sikit. So ada macam-macam function, boleh nampak. Macam-macam sama. Okay. Scrap. Macam Realme Band, Realme Watch ni pun sama je function dia macam Realme Band. Tak ada apa sangat sebab dia tak ada GPS, tu lah masalah dia. Tak banyak data yang dia boleh kumpulkan. Dia hanya boleh kumpul data heart rate dengan data anda punya langkahan je. So tak banyak maklumat yang dia boleh paparkan kat sini. Anda dapat maklumat tentang steps, lepas tu sleep, heart rate, SpO2, working log, sama macam Realme Band. Lebih dia dekat watch face dia lah. Watch face dia ada cantik sikit. Dekat Realme Band ada 5, yang ni ada 3, 6, 9, 12. Tapi masalah dia tak ada custom. Anda hanya stuck dengan 12 watch face ni lah. Kemudian dia juga boleh ingatkan anda untuk minum air, water reminder. Lepas tu 24 hour monitoring, find my phone, music playback control pun ada. Kemudian ada satu lagi fungsi menarik. Dia ada remote camera. Contoh je bila anda nak tangkap gambar gunakan tripod kan. Telefon ni berada jauh, anda boleh kawalnya dengan telefon ni. Dengan jam ni, dia punya shutter. Tu function yang menarik lah pada saya. Dia punya interface biasa saja, tak ada apa yang wow. Dia punya animation pun biasa. Bagus lah sebab dia ringan dan senang untuk digunakan. Boleh swipe kiri, swipe kanan, swipe atas, swipe bawah. Ok, macam yang saya katakan tadi, dia ni, Realme Watch ni dia sambung dengan Realme Link ni gunakan sambungan Bluetooth dan digunakan Bluetooth 5 berbanding dengan Realme Band tadi. Realme Band tadi guna 4.2, ni guna 5. Jadi dia punya tenaga yang diperlukan lebih rendah dan anda boleh jangkakan bateri. Dia tak makan bateri sangat pada Realme X3 Super Zoom ni. Dan itu sajalah video 4 produk terbaru daripada Realme di Malaysia. Yang pertama kita ada power bank 10,000 mAh. Dia ada pengecasan pantas. Kemudian ada Realme Band. Realme Band ni dia punya pengecas dia terus dekat badan dia, iaitu yang saya suka. Kemudian dia ada IP68 rating. Skrin dia kurang-kurang saja, tak berapa terang. Dia ada pengimbas nadi kat bahagian belakang. Kemudian kita ada Realme Watch. Realme Watch ni dia sama function dia macam Realme Band ini, tapi dia punya dalam form factor macam Apple Watch. Saya kurang sikit sebab dia tak ada GPS. Kalau ada GPS, ni adalah satu produk yang baik. Cumanya daripada skrin ni lah. Skrin ni dia ada skrin LCD yang cantik lah, 320x320. Bahagian belakang ada pengimbas nadi. Kemudian ada accelerometer. Anda boleh kawal anda punya kamera. Realme gunakan butang mayang kat sini. Strap dia boleh tukar 20mm generic. Ada butang belah kiri. Yang ni Realme Buds Air Neo. Dia macam Realme Buds Air yang asal. Dia punya physicality dia sama. Beza dia ada dekat beberapa tempat. Yang pertama micro USB ni lah, yang asal USB-C, mana dia tak ada pengecasan pantas. Tapi dia punya driver speaker untuk Realme Buds Air Neo ni 1mm lebih besar daripada yang lama. Hayat bateri dia tetap sama, iaitu 17 jam. Untuk harga, waktu saya rekod video ni tak ada. Jadi saya nak pas tugasan ni kepada Hanif masa depan.
Saya Hanif yang tahu semua harga produk-produk yang Hanif tadi telah buka kotak. Selain pada produk yang dibuka kotak tu, Realme juga melancarkan 2 produk tambahan dalam siri AIoT mereka, iaitu Realme Buds Q dan juga Realme 30W Dart Charge 10,000 mAh power bank. Kita pergi kepada produk yang ada harga paling tinggi, iaitu Realme Watch. Realme Watch ni kan, ia dijual pada harga RM299 dan telah pun mula dijual pada 12 Jun tahun 2020. Kemudian rendah sikit, RM199, anda ada Realme 30W Dart Charge 10,000 mAh power bank. Ia dijual pada harga RM199. Yang ni Realme masih belum umumkan bilakah ia akan mula dijual. Juga pada harga RM199, anda akan dapat Realme Buds Air Neo. Ia akan mula dijual pada 22 Jun tahun 2020. Kalau anda belinya pada hari pertama penjualan, anda cuma perlu bayar RM149, iaitu diskaun sebanyak RM50. Kita turun daripada RM199 kepada RM129. Ada 3 produk yang ada harga ini. Yang pertama, Realme Band. Realme Band akan mula dijual pada 22 Jun tahun 2020, sama macam Realme Buds Air Neo tadi. Dan bila anda belinya pada hari pertama, anda cuma perlu bayar RM79, diskaun RM50 juga. Kemudian ada juga Realme Power Bank 2 10,000 mAh dijual pada harga RM129 dan telah mula dijual pada 12 Jun tahun 2020. Kemudian produk RM129 yang terakhir adalah Realme Buds Q. Yang ini dijual pada harga RM129, tapi Realme masih belum umumkan bilakah produk ini akan mula dijual. Baiklah, itulah semua harga-harga produk AIoT yang telah dilancarkan oleh Realme. Jadi anda suka yang mana satu? Saya suka semuanya. Kembali kepada Hanif yang dulu. Macam mana? Apa yang Hanif bagi tahu anda? Adakah harga-harga yang produk Realme yang terbaru ni menarik minat anda? Turunkan pendapat anda dalam ruangan komen nanti. Macam biasalah, kalau anda sukakan video ni, share lah dengan kawan-kawan anda. Selain dekat YouTube kan, kami juga ada di Facebook, Instagram dan di Twitter. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.